Terima kasih ya Datuk Yang Dipertua. Rakyat di Sabah memang bajet 2011 iaitu sebagai bajet pilihan rakyat yang memberi persepsi umum yang tahun akan datang adalah tahun yang kecewa dan harapan kosong. Peruntukan ringgit 9.55 bilion yang dikongsi oleh Sabah dan Sarawak menunjukkan bahawa negeri di Malaysia Timur tersebut adalah tidak penting sama sekali. Di manakah semangat satu Malaysia yang dibawakan oleh BN? Sabah dan Sarawak menyumbang lebih dari 40% daripada hasil pendapatan negara dan kita hanya mendapat pulangan kewangan yang sedikit, iaitu 8% daripada jumlah bajet 2011. Ini adalah tidak adil. Sabah dan Sarawak dilayang secara tidak adil. Adakah kita ini kelas 2 dan tidak penting kepada negara? Ataukah sumbangan Sabah dan Sarawak 42% itu tidak penting? Saya fikir kerajaan bersekutuan bukan hanya ambil tetapi juga mesti kembalikan apa yang wajar. Kita melihat bajet ini, bajet dengan angka yang besar, tetapi dalam proses pelaksanaan kita lihat pemotongan demi pemotongan. Tahun lalu kerajaan melapor pemotongan peruntukan Sabah Development Corridor SDC untuk pendalaman Sabah. Ini adalah satu contoh yang baik. Banyak projek pembangunan di Sabah di bawah bajet nasional kini menjadi terbengkalai atau berjalan dengan perlahan dan mengikut cerita umum adalah disebabkan oleh kegagalan membayar kontraktor tersebut. Ini menunjukkan malfungsi pentadbiran kewangan negara kita. Kerajaan Bersekutuan harus beri hormat dan perhatian kepada Sabah dan Sarawak. Ingin saya bagi peringatan tentang perjanjian Malaysia di mana Sabah dan Sarawak berkongsi dengan Malaya dan Singapura menumpukan Persekutuan Malaysia. Kita adalah rakan kongsi dan bukan dianggap sebagai salah satu dari negeri di Malaysia. Kami hanya mahu perjanjian itu diturut dengan hati yang ikhlas. Apa yang terdapat dalam perjanjian haruslah ditunaikan kerana kegagalan menjadikan perjanjian Malaysia sesuatu dokumen yang tidak dibererti. Kita hanya meminta layangan yang adil, menghormati di antara kita. Saya ingin mengingatkan BN bahawa ramai penyokong dan ahli BN juga menukut dan mereksan kesusahan. Di Sabah kami masih mahu mengulas atau menggaji semula kata pembahagian minyak dan gas 5% itu yang terdapat dalam perjanjian dengan Petronas. Sejak perjanjian itu ditantangani, Sabah hanya menerima sebanyak ringgit 5.3 bilion dalam tempoh 40 tahun. Manakala sambungan Sabah kepada kewangan negara ialah kira-kira RM120 bilion. Kata 5% itu adalah terlalu kecil jika berbanding dengan peruntukan yang diperlukan untuk pembangunan Sabah. Dengan kata peruntukan persekutuan yang begitu kecil, maka ekonomi Sabah tidak akan bergerak dengan laju. Ekonomi Sabah semakin merosot kerana kerajaan kekal menarik perapuhan asing, industri yang lemah, sektor pertanian yang lambat, perancangan yang menurun dan lain-lain lagi. Rakyat Sabah kini kehilangan harapan dan keyakinan terhadap negara kita. Kita dapat melihat bahawa ramai rakyat Malaysia telah dan mahu
berhijrah dan mencari tempat perlindungan di negara lain. Mereka bukan hanya membawa Kota Kinabalu. wang. Boleh jelas. Oh, minta maaf, ini panjang tu. Minta maaf. Nanti baru bagi. Yang wang nak baca ringgit apa mereka tetapi juga otak mereka ke luar negeri. This is a brain drain. Sabah kini kehilangan sumpah Malaysia dan kewangan yang mengakibatkan Sabah menjadi negeri yang terkaya kepada negeri termiskin di Malaysia. Kata kemiskinan di Sabah ialah 23.4%, sesuatu indikator yang menakutkan, tetapi kerajaan BN hanya berkali-kali berjanji menghapuskan kemiskinan. Ini semua adalah cerita kosong. Saya heran kenapakah kerajaan sanggup memperancakan 5 bilion ringgit untuk mendirikan bangunan 100 tingkat di Bandar Raya Kuala Lumpur. Kenapakah kerajaan tidak perhatian kepada Sabah dan Sarawak dan mendirikan projek tersebut di Sabah? Sudah menjadi perapuhan umum bahawa Petronas Twin Tower di Kuala Lumpur tersebut adalah daripada wang Sabah dan Sarawak. Maka Sabah dan Sarawak adalah pemilik yang sah bagi Twin Tower tersebut. Bagi saya, membelanjakan wang rakyat dengan mendirikan bangunan 100 tingkat ini adalah salah dan tidak mana sebab. Saya fikir ini adalah projek untuk menjajal. Saya juga merasa kecewa dengan rancangan kerajaan memperbelanjakan 3 bilion untuk menaikkan taraf resort, alam sekitar dan infrastruktur di Nexus Resort Kuala Brunei. Saya terus merasa kecewa kerana kerajaan akan membelanjakan 100 juta ringgit untuk menaikkan taraf fasiliti Nexus Resort Kuala Brunei. Apakah rasional kerajaan membeli peruntukan begitu besar kepada Nexus Resort Kuala Brunei? Ia satu syarikat public listed yang menduduki kawasan beribu ekar tanah yang boleh dikatakan kepunyai Sultan Brunei. Saya faham tidak ada undang-undang Malaysia yang boleh mempertingkatkan tanah yang berdaulat negeri Brunei tersebut. Peruntukan 110 juta ringgit untuk koridor pembangunan Sabah atau Sabah Development Corridor adalah tidak mencukupi untuk membela pintu koridor saja tersebut. Apakah lagi menjalankan kerja di koridor tersebut? Ini adalah permainan kerajaan BN menceritakan tentang STC untuk menyenangkan hati rakyat Sabah. Bagi saya inilah apa rakyat Sabah tidak sukai, seperti pepatah Cina. Kami dengan suara di koridor, tetapi kami tidak nampak orang datang. Rakyat di pendalaman ada penyokong BN juga yang kuat, tetapi pada hari ini mereka dilupa dan tidak dipedulikan sampailah mereka menjadi rakyat termiskin. Kekurangan pembangunan infrastruktur, tidak ada penggerak air, listrik, jalan raya dan talian perhubungan. Apa guna membekal laptop kepada pelajar dan rakyat di luar bandar yang tidak mempunyai penggalan listrik dan perkhidmatan internet? Sabah dan Sarawak diperuntukkan RM2.1 bilion untuk membela jalan raya di luar bandar. Bagi saya, peruntukan ini adalah kecil dan tidak mencukupi. Dibagi dua, Sabah hanya dapat 1.05 bilion ringgit saja. Berapa panjang jalan raya luar bandar boleh dibina? Membela jalan raya di kampung adalah mahal kerana harga yang dinaikkan, harga bahan-bahan yang mahal, duit rasuah termasuk. Yang paling buruk sekali ialah cara harga kontrak yang dirunding atau negotiated. Satu projek bernilai beberapa ribu saja boleh menjadi berapa juta ringgit. Kerajaan BN menggamalkan sistem di mana projek tersebut
diberi kepada seorang kontraktor secara langsung atau secara runting. Sistem ini membawa salah guna kuasa dan rasuah. Penggalan listrik dan air di Sabah adalah masalah berpuluh-puluh tahun usianya. Masalah ini melibatkan rakyat di kampung luar bandar dan juga di dalam bandar. Di Kota Kinabalu, ramai rakyat di kampung menggunakan air bergi, graviti dan tidak dirawat. Di Pulau Kaya yang di depan bandar Kota Kinabalu, seberang laut, rakyatnya masih menggunakan bot untuk menghantar air dari Kota Kinabalu. Tiada air yang bersih dan dirawat juga dirasai oleh rakyat di daerah Penampang. Hidup mereka tertekan terutama sekali semasa kemarau. Kerajaan telah memproduksikan 1 bilion ringgit untuk jana kuasa 300 megawatt di Kimanis. Kita dipahamkan bahawa ini adalah projek bersama Petronas dan Yayasan Sabah joint venture, di manalah rasional dan logik kerajaan membeli peruntukan yang besar ini. Jikalau ini keadaan, maka kerajaan seharusnya memberi wang ini kepada Sabah untuk projek-projek yang lebih penting dan sesuai. Pembakar kuasa bebas IPP dan rakan kongsinya seharusnya berusaha mencari sumber kewangan untuk membiayai projek jabatan kuasa jana kuasa tersebut. Kerajaan telah memperuntukkan 300 juta ringgit untuk program pembangunan perumahan di Sabah dan Sarawak. Bagi saya adalah tidak mencukupi dan terlalu rendah dari apa yang diperlukan. Di Kota Kinabalu, Sandakan, Tauau, Lahad Datuk, termasuklah Morotai, ramai rakyat tidak mempunyai rumah sendiri. Mereka masih menyewa rumah tersebut. Harga rumah semakin hari semakin mahal dan rakyat tidak mampu membeli rumah tersebut, malah terpaksa menyewa sahaja. Janji kerajaan di mana semua rakyat akan dapat rumah adalah satu janji manis, janji kosong dan hanya menjadi bahan publicity. Datuk Speaker, saya tidak mempunyai masa yang panjang untuk menyuntuk dan membahas isu-isu dan aspek-aspek di dalam bajet tersebut yang ada kaitan langsung dengan rakyat di Sabah dan Sarawak. Saya ingin bawa perasaan rakyat Sabah dan saya tidak menyokong bajet 2011 tersebut kerana ia tidak adil dan saksama bagi Sabah dan Sarawak. Terima kasih.